Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 12 Mei 2021. Sabah mengeluarkan ketetapan baru prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi seluruh negeri bermula hari ini hingga 7 Jun. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, ketetapan baharu itu termasuk pembahagian zon daerah akan berkuat kuasa semula bermula 17 Mei hingga 7 Jun. Sektor pelancongan sepanjang tempoh itu juga dibenarkan dalam zon sahaja. Sementara itu, aktiviti keagamaan di rumah ibadat bukan Islam dibenarkan dengan had kehadiran tertakluk kepada 1/3 kapasiti ruang rumah ibadat dengan mengambil kira penjarakan fizikal. Sebarang ketetapan lain boleh dirujuk pada SOP PKPB Negeri Sabah yang dikemas kini pada 7 Mei melalui laman rasmi MKN Sabah. Bagi SOP Hari Raya Aidilfitri Negeri Sabah pula, kerajaan negeri membenarkan ziarah Hari Raya pada hari pertama hingga ketiga dengan syarat hanya kalangan ahli keluarga terdekat tidak lebih 10 orang dan tinggal dalam lingkungan daerah yang sama. Turut dibenarkan dengan syarat takbir raya serta solat sunat Hari Raya di masjid dan surau, jamuan selepas solat Aidilfitri di masjid dan surau serta ziarah kubur. Aktiviti tidak dibenarkan penganjuran sebarang majlis hari raya dan rumah terbuka serta amalan takbir dari rumah ke rumah. Sementara itu, Sabah mencatatkan 50 kes positif COVID-19 semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 59,003 kes. 1 kes kematian turut direkodkan di Kunang. Pihak pengurusan masjid dan surau di Sabah diingatkan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika solat sunat Hari Raya Aidilfitri nanti. Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Jaafar berkata, ia penting bagi memutuskan rantaian COVID-19 dan mengelakkan wujudnya kluster baharu. Datuk Haji Bungsu berkata SOP yang digariskan termasuklah pemakaian pelitup separuh muka, penggunaan cecair pembasmi kuman, memastikan kesihatan diri dalam keadaan baik selain mengikuti kapasiti masjid atau surau yang ditetapkan. Yang menjadi kelaziman kepada masyarakat kita, khususnya pada Hari Raya Aidilfitri ini, bersalam-salaman, malah kadang-kadang berpeluk-pelukan, niatnya untuk mengeratkan ukhuwah, tetapi untuk sementara ini. Ketika COVID-19 ini masih belum reda lagi di dalam masyarakat, kita mohon bahawa amalan ini di-hold sementara. Datuk Haji Bungsu berkata demikian dalam Majlis Ruyah Hilal Syawal tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi bagi negeri Sabah di Balai Cerap Tanjung Dumpil, Putatan. Beliau juga mengingatkan masyarakat Islam agar mematuhi SOP semasa ziarah kubur yang hanya melibatkan 6 orang dalam satu keluarga. Seramai 7 ahli jawatan kuasa terlibat dalam majlis ini yang berlangsung dalam suasana norma baharu. Seramai 5,400 penerima di seluruh negara menerima bantuan makanan dan kit penjagaan kebersihan menerusi program Sentuhan Kasih sempena sambutan Aidilfitri, Keamatan dan Gawai Yayasan Petronas. Para penerima sumbangan berkenaan dikenal pasti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di Sabah, sumbangan Sentuhan Kasih Aidilfitri melibatkan 150 penerima di Tuaran dan 150 penerima di Kinabatangan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor menyampaikan sumbangan berkenaan kepada penerima di Tuaran. Ketika ditemui media, Datuk Haji G menzahirkan penghargaan kepada komitmen Yayasan Petronas yang terus membantu golongan memerlukan di Sabah. Saya amat berterima kasih kepada pihak Petronas kerana memberi sumbangan prihatin kepada rakyat. Lebih-lebih lagi sekarang ini kita menghadapi pandemik COVID-19. Sumbangan bagi Sentuhan Kasih Keamatan akan disampaikan pada 25 Mei ini kepada 125 penerima di Kundasang dan 125 penerima di Nabawan. Pusat Khidmat Parlimen Libaran mengagihkan 2,000 bakul makanan di bawah program bantuan prihatin kepada golongan asnaf dan penduduk yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. Simbolik penyerahan bantuan kepada wakil-wakil penduduk kampung disempurnakan Ahli Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Muhammad Idris di Batu Lapan Sandakan. Yang lalu kita sudah mencapai 15,000 bakul dan hari ini kita buat bantuan lagi sebanyak 2,000 bakul.
untuk rakyat yang terjejas dengan pandemik 19 sedikit sebanyak dapat meringankan beban masyarakat yang memerlukan pada hari raya ini. Bercakap kepada RTM, Datuk Zakaria turut mengingatkan rakyat agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP sepanjang perayaan Aidilfitri. Kami daripada Pusat Khidmat Parlimen Libaran mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Penjawat awam khususnya di Sabah perlu merebut peluang untuk melancung menerusi pakej cuti penjawat awam yang ditawarkan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTEK). Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Senator Datuk Guandi Kohoy berkata, langkah itu bukan sahaja menyemarakkan lagi pelancongan domestik, malah membantu memulihkan semula industri pelancongan negara yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Menurut beliau, pakej tersebut dilaksana memandangkan penjawat awam memperoleh pendapatan bulanan sekaligus berupaya membantu meningkatkan pendapatan pengusaha pelancongan. Dan kita telah tawarkan 88 tempat dilawati, termasuklah pulau-pulau dan kawasan persekitaran macam Kundasang dan juga di kawasan-kawasan lain yang selama ini menjadi terikan pelancong untuk warga asing. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat agung 3 tahunan Parti Solidariti Tanah Airku Rakyat Sabah STAR bahagian N42 Dun melalap Tenem. Penjawat awam boleh mendapatkan tawaran pakej tersebut dengan hanya menggunakan pas pekerja mereka di agensi-agensi pelancongan terpilih. Maklumat lanjut boleh didapati di laman Sesawang Tourism Malaysia serta di laman Facebook Tourism Malaysia Sabah. Pertubuhan bukan kerajaan NGO di negeri ini dialu-alukan untuk bekerjasama dengan jabatan dan agensi kerajaan dalam membela nasib rakyat yang memerlukan meliputi pelbagai aspek, ia termasuk ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sabah Dayang Rugayah Awang Besar berkata, kerjasama itu perlu bagi memastikan tiada golongan memerlukan tercicir daripada menerima bantuan. Negeri Sabah ni terlalu besar. So kita memang perlukan kerjasama daripada NGOs seluruh Sabah supaya dapat berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan dalam menyantuni seluruh rakyat Sabah yang berkeperluan. Beliau ditemui dalam program jelajah infak Ramadan 1000 bakul makanan anjuran Pertubuhan Pembela Masyarakat Sabah Pembela Bangsa di Beaufort. Sementara itu, Timbalan Presiden Pembela Bangsa Ismail Angkalun berkata, usaha kerajaan pada masa ini memperlihatkan keprihatinan yang amat tinggi kerana kebajikan rakyat menjadi keutamaan. Dalam program ini, lebih 1000 bakul makanan disampaikan kepada golongan memerlukan di sekitar Beaufort. Turut diagihkan 300 keping pizza kepada petugas barisan hadapan di Hospital Kuala Penyu, Sekatan Jalan Raya Bengawan dan Klinik Kesihatan Membakut. Seramai 800 jemaah masjid dan surau di Papar menerima bantuan bakul makanan daripada syarikat Sedafiat Sendirian Berhad dan juga Persatuan Anak Jati Papar Peranti. Bantuan wang tunai RM100 seorang turut diterima 200 anak yatim di daerah Papar. Sumbangan disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad Datuk Awang Butama Mahmun di Masjid Jamik As-Salam Kampung Benoni. Ketika ditemui RTM, Datuk Awang Butama berkata sumbangan merupakan program tanggungjawab sosial korporat syarikat sempena program Iyah Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Surau Kampung Benoni ataupun Jamik As-Salam Kampung Benoni ini adalah merupakan masjid ataupun lokasi yang ke-12 di mana kita telah pun menziarahi sebanyak 7 masjid dan 5 buah surau. Sementara itu, 1000 bubur lampuk diagihkan kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dan penduduk di sekitar Lokawi. Ketika ditemui RTM, menurut Panglima Divisyen ke-5 Infantri, Major Jeneral Datuk Muhammad Halim Khalid, program Julung Kali dengan kerjasama My Fund Action Sabah ini bagi mengeratkan silaturahim antara penduduk setempat. Saya sarankan supaya mematuhilah semua SOP konvik supaya kegembiraan kita ini akan berterusan tidak hanya pada hari raya saja tapi berterusan sehingga bila-bila masa.
Ada dan dat kita juga memberikan bubur lambuk kepada beberapa pusat tahfiz di sekitar Lok Kawi sempena Ramadan. Seramai 50 golongan asnaf terdiri ibu tunggal, orang kurang upaya dan berpendapatan rendah menerima sumbangan bakul makanan sempena Aidilfitri Parti Islam se-Malaysia PAS kawasan Putatan. Menurut Naib yang di-Pertua PAS kawasan Putatan, Haji Khairan Untoh, program tahunan PAS itu bertujuan meringankan beban ditanggung golongan yang memerlukan. Inisiatif daripada PAS Putatan untuk melaksanakan program ini sekurang-kurangnya boleh membantu bebanan mereka yang sangat memerlukan. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan bakul raya dan bahan mentah kepada penerima di Taman PPR Sri Serigai Putatan. Sementara itu, para penerima menzahirkan rasa terima kasih di atas keprihatinan PAS Putatan yang sering membantu masyarakat di kawasan tersebut. Berbanyak terima kasih ke atas PAS bahagian Putatan di tempat kami ni PPR Sri Serigai. Berbanyak terima kasihlah kepada mereka. Kami rasa bersyukurlah sebab ada bantuan dari PAS bahagian Putatan yang bermurah hati membagi kami sumbangan sempena Hari Raya tahun ni. Alhamdulillah bantuan yang diberi ini banyak memberi bantuan kepada kami lah untuk terus berada dalam keadaan yang sekarang lah. Dan juga harap-harap aktiviti macam ini dapat diteruskan lah. Pertubuhan Rumpun Etnik Sabah Presbah terus memainkan peranan memperjuangkan suara masyarakat pelbagai etnik untuk diberi perhatian oleh pihak berkaitan. Usaha itu selaras dengan peranan Presbah yang bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan masyarakat setempat. Menurut Presiden Presbah Yahya Ahmad, pertubuhan ini juga turut membantu kerajaan dalam memberi nasihat kepada rakyat khususnya berkaitan pematuhan SOP bagi membendung penularan COVID-19. Kita mahu rakyat sentiasa berwaspada, memastikan bahawa SOP itu dijaga dan memastikan bahawa ada sifat-sifat prasangka yang baik pada kerajaan yang sedang berusaha ini. Beliau menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu. Sehingga kini, Presbah mempunyai seramai 3,000 ahli di seluruh Sabah. Baik saudara, sekian Berita Pagi Sabah bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.